Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara, kali ini saya bawakan untuk saudara sekalian siri Sembang-Sembang. Ini adalah merupakan kali kedua siri Sembang-Sembang ini saya adakan. Dan dalam siri Sembang-Sembang, saya akan menjemput seorang tetamu saya untuk bercakap tentang satu isu yang akan kita bincangkan nanti. Jadi untuk kali ini, saya bawakan kepada anda sekalian tetamu saya, saudara Puzi Hadi, yang mana beliau merupakan seorang penyair yang tersohor di tanah air kita, yang telah menghasilkan beberapa buah buku kumpulan puisi persendirian. Selain daripada puisi-puisinya juga pernah terpilih dalam antologi puisi yang diterbitkan oleh pelbagai pihak. Selamat datang Saudara Puzi. Terima kasih kerana meluangkan waktu, dan kita akan berbincang tentang satu isu yang hampir dengan Saudara Puzi sendiri, iaitu puisi, proses menulis puisi, proses kreatif beliau sebagai seorang penulis ataupun sebagai penyair. Bagaimana beliau menghasilkan puisi dan bagaimana beliau mendapatkan idea untuk menghasilkan sebuah puisi. Jadi saya rasa tanpa melengah waktu, saya serahkan kepada Saudara Puzi untuk cakap tentang proses kreatif Saudara Puzi. Terima kasih kepada saudara Zaidin Abadi. Saya juga mengucapkan selamat menonton kepada khalayak yang ada di luar sana untuk mengikuti perbincangan khusus kepada penulisan sajak. Penghasilan karya ini mungkin ada beberapa kaedah berbeza, tapi ini agak satu yang menarik. Apakah yang merangsang untuk kita berkarya? Mungkin pada peringkat awal kita ada cita-cita untuk menghasilkan karya, untuk menulis atas sifat-sifat tertentu. Oleh kerana apapun kita berbalik kepada puisi itu dalam konteks sastra. Jadi sastra itu tidak lain untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat mempunyai keindahan, dan juga kalau kita lihat kadang definisi mungkin untuk membijaksanakan orang. Itu orang kata ciri-ciri kepada sastra, dan begitu juga kepada puisi itu lebih kurang sama. Cuma untuk menghasilkan karya ini mempunyai pelbagai gaya lah. Untuk peringkat asas, apakah itu unsur-unsur di dalam puisi, itu pun kita kena tahu, yang boleh kita dapat pelajari daripada buku-buku ataupun daripada bengkel-bengkel. Oleh kerana misalnya puisi itu mesti ada unsur aspek bahasa. Contohnya kita kena faham apa itu aliterasi, asonansi, simile dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga ciri-ciri dalam puisi ialah tema ataupun apakah mesej yang kita nak sampaikan kepada khalayak. Jadi begitulah juga apa orang kata unsur-unsur yang lain. Itu aspek yang bersifat luaran, dan juga luaran, bila saya sebut luaran itu mungkin bersifat teknikal, susun atur sebuah puisi. Mungkin dalaman tu yang kita dapat pahami sebagai yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh unsur-unsur di dalam puisi. Tapi mungkin ada lagi satu perkara yang paling agak menarik, iaitu proses kreatif kepada sajak yang kita cuba rungkaikan. Jadi saya dah sentuh tadi, lain orang, lain caranya. Jadi ada pula yang kata puisi itu kita kena tunggu ilham. Jadi ilham tu nak tunggu masa bila? Masa hari hujan baru ilham tu datang ke? Atau malam juga. Masa malam nak tidur dalam gelap tu, rehat-rehat tu mungkin ilham datang ke? Jadi inilah apa persoalannya. Jadi sebenarnya bukan ilham, tapi idea. Idea yang kita harapkan.
Jadi idea apakah yang nak kita cetuskan? Jadi idea ini pemikiran yang kita sama ada kita kena fikir, kena cari, ataupun idea tu datang daripada sumber luar. Jadi apa yang deria kita rasa, deria kita mendengar, deria mata yang melihat, alam sekeliling. Jadi itulah yang boleh diangkat sebagai karya puisi. Jadi misalnya kalau tadi kita kata yang pertama tu idea yang kita cari. Maknanya idea yang kita cari ini kita mesti menggunakan akal pemikiran kita. Jadi mungkin ada pelbagai gaya yang kita boleh dapat idea. Jadi setengah orang pula kata, dalam setahun ni tak ada idea nak menulis. Dalam setahun ada sebuah dua saja yang mampu ditulis. Ini mungkin betul. Kan? Oleh kerana saya sendiri pun telah melalui pengalaman dalam setahun hanya beberapa buah yang kita hasilkan. Dan ada kalanya bila kita jarang menulis, kita akan memacetkan pemikiran untuk berkarya. Jadi mungkin daripada graf yang meningkat boleh menurun. Jadi kadang-kadang kita mati akal untuk menghasilkan karya. Tapi dipanggil writer's block. Writer's block ya. Jadi mental block. Tapi beginilah. Jadi banyak bahan ilham yang kita boleh dapat untuk mencetuskan idea kepada sajak. Contohnya, tak apalah kita ketepikan dulu aspek unsur dalaman, unsur-unsur yang membina puisi. Tapi kita lihat kepada tema. Itu mungkin yang boleh merancakkan untuk kita berfikir, mencari idea. Kerana tema ini ada pelbagai tema dalam kehidupan manusia. Jadi tema peribadi, personal, bersifat peribadi. Mungkin alam percintaan ataupun kegelisahan dalam hidup. Kemungkinan kita boleh angkatkan ataupun anjakkan lagi tema-tema pilihan kita, iaitu tentang isu kasih sayang. Kasih sayang antara ahli keluarga, antara sahabat dan juga sebagainya. Dan mungkin kita luaskan lagi tema, kita angkat daripada aspek kemasyarakatan, dalam hal-hal kemasyarakatan. Dan mungkin pula kita boleh luaskan lagi tema tadi, melihat kepada isu-isu semasa. Banyak isu semasa yang kita boleh angkat dalam di sekeliling kita pada tiap-tiap hari wujud. Dapat sama ada pada pembacaan, dalam akhbar ataupun apa yang kita lihat sendiri, ataupun kita dapat sumber daripada melihat di kaca televisyen contohnya. Jadi inilah yang boleh kita cernakan sebagai idea ke dalam puisi. Contohnya, kalau kita melihat hari ini orang bercakap tentang isu dadah. Dadah itu dapat kita bina sebagai karya sajak. Ataupun kita lihat juga kepada isu semasa yang lain, isu rasuah. Yang boleh meruntuhkan sebuah negara, ataupun kita melihat aspek yang pelbagai yang lain. Jadi inilah itu tema-tema. Jadi dalam tema-tema ini terlalu luas. Malah kita dapat pecahkan lagi. Tema tadi misalnya daripada bersifat personal diri, tentang kemasyarakatan, tentang isu semasa. Malah ada pula tema-tema yang bersifat protes. Malah kalau kita boleh anjakkan lagi kepada isu-isu antarabangsa, isu-isu luar negara. Oleh kerana manusia ini berada di seluruh dunia. Jadi ciri-ciri kemanusiaan itu adalah sama. Dan mungkin pada penghujung hayat kita, kita boleh menghasilkan karya-karya yang bersifat kerohanian, iaitu bersifat ketuhanan ataupun keagamaan. Jadi sama ada kita pergi kerohanian yang ringan ataupun kepada kerohanian yang tinggi bersifat metafizik ataupun sufism. Jadi itulah karya untuk kita dapatkan bagaimana untuk mendapatkan idea. Tapi bagi Surah Puisi sendirilah, dalam proses, katalah sekarang ni dah ada satu
tema puisi Ya. yang terpilih, ditulis kemudian dengan bahan-bahan yang sudah cukup dan selengkapnya. Proses nak mencernakan, nak menggabung, jalinkan semua itu Ya, ya. sehingga terhasilnya sebuah karya. Jadi bagi setiap penyair tu yang matang lah, yang sudah berjinak-jinak dengan puisi, bukan satu jangka masa yang singkat. Jadi kemungkinan kita sudah sejiwa dengan kata-kata di dalam diri. Jadi cumalah ni hasil daripada pemikiran idea tadi, kita nak cerna kepada puisi. Jadi mungkin satu faktor masa. Tapi kepada saya, kebiasaan pada waktu malam. Okay. Dan saya bila dah nak menulis tu, jadi kalau dulu sama ada kita menulis dengan pensil di atas kertas. Yeah. Itu mungkin kita berkembang, ada mesin type. Yeah. Mesin type tu kan komputer, tapi komputer tu sekarang saya dah beralih kepada notes ataupun nota di dalam handphone. Oleh kerana handphone pintar ni, kita boleh berkarya di situ. Kita boleh tulis, kita boleh simpan, dan juga kita boleh edit. Cuma kita tak nampak proses edit berbanding yang tulis atas kertas. Saya terus tulis di dalam nota handphone. Jadi nak dulu yang mana? Mungkin idea tu ada, tajuk atau isi. Jadi kebiasaannya tu tajuk kemudian lah. Saya tidak pernah merangka penceritaan dalam puisi. Okay. Cuma saya bermula dengan ayat, patah perkataan kosa kata yang pertama, dan terus apa yang berada dalam minda itu lahir terus ke dalam tulisan tadi. Proses tu kadang-kadang dia mudah, dia mudah dan kadang-kadang sukar. Pada masa yang sama, dia macam ada interaksi dalaman kita. Mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu tu hadir untuk kita sesuaikan dalam dalam karya tadi. Itulah, bila dah siap, sama ada kita nak buat panjang atau pendek, terpulang. Oleh kerana kaedah berkarya pada hari ini pelbagai. Tak semacam dahulu. Dahulu mungkin kita kata puisi mesti panjang, kan, ada rangkap-rangkap yang banyak. Kalau oleh kerana kita terikat dengan genre puisi yang kita pelajari. Betul. Jadi genre puisi yang kita pelajari itu lebih banyak datang daripada barat. Betul. Ada puisi soneta lah, ada yang pelbagai lah. Yang puisi 2 baris, 3 baris, 4 baris. Jadi kita terikat. Seperti mana kita terikat dengan sastra tradisi lama, tradisional yang ada pantun mesti begini. Kan, kita terikat. Tapi puisi moden ini itu ciri-ciri bebas, kita bebas. Walaupun nak tulis panjang ataupun pendek. Dan Mutakhir ini ada pelbagai gaya puisi. Dan antaranya oleh kerana puisi dan juga sastra tadi, dia bersifat dinamik, benda yang hidup. Dan dia juga membawa cabang ataupun aliran yang sejajar dengan perkembangan zaman. Itulah kita perlu faham. Kita tidak boleh mampu statik pada kaedah yang lama. Kan, oleh kerana zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Dan kalau dulu, kalau syair yang panjang-panjang, berbanding dengan karya sekarang ni yang mungkin lebih singkat. Malah pada zaman, pada era moden ini, pada moden, apatah lagi di milenia ketiga ni, dan kaedah cara pemikiran orang sudah berbeza. Jadi mungkin puisi ni lebih mau yang lebih ringkas. Satu lagi yang mungkin orang akan tanya-tanya, gaya puisi berkarya dengan puisi-puisi konkretnya, puisi-puisi absurdnya, kan? Buku apa tu yang antologi puisi yang tu? Sudoku puisi. Sudoku puisi. Kalau anda baca Sudoku puisi, anda akan lihat bagaimana kreatifnya sebuah puisi menghasilkan puisi-puisi yang
tak terjangkau pemikiran kita sebagai penulis yang biasa-biasa ni. Jadi menunjukkan bahawa puisi ada kelebihan yang tersendiri. Tetapi adakah sekarang ini proses kreatif soal puisi itu semasa berbandingkan masa menghasilkan sudoku puisi dengan puisi-puisi sekarang ni, adakah prosesnya itu masih sama ataupun sudah ada sedikit perbezaan? Jadi tentang aspek Teknik penulisan. teknik tadi, jadi kita terikat dengan kalau kita pergi lebih jauh lah. Jadi dalam sastra dia ada aliran. Ya. Ya. Contohnya kalau zaman dulu ada aliran klasik, itu ada aliran romantisisme, Ya. kemudian ada meningkat kepada aliran realism, dan kemudian yang terkini ialah kita istilahkan sebagai absurd lah. Absurd. Okey. Tapi apapun aliran-aliran ini mungkin secara menyeluruh tu wujud pada masa yang sama mengikut keupayaan penulis lah, ataupun jiwanya macam mana. Ya. Kan? Okey, bagi saya ni terdedah kepada pelbagai aliran. Mungkin puisi-puisi yang bersifat protes, realism, itu mungkin ada dalam jiwa saya. Tapi pada masa yang sama, pada zaman awal itu, iaitu tahun 1970-an, saya terdedah kepada gaya penciptaan oleh penyair lain. Mana? Contohnya Ada segi unsur pengaruh. Pengaruh tu ada. Pengaruh itu ada. Contohnya kepada saya saja yang diperkenalkan oleh 3V 3V ya. oleh Pak Agi. Ya. Itu penyair dan pelukis Abdul Ghaffar Ibrahim atau Abdul Ghaffar Ibrahim. Dan juga ada kesempatan bersama dengan Latif Muhyiddin dalam bentuk lukisan. Jadi dan juga pada masa yang sama saya bersahabat dengan gaya puisi protes, iaitu yang dihasilkan oleh dan juga realism yang dihasilkan oleh penyair Kasim Ahmad. Jadi semuanya masuk dalam jiwa saya. Jadi ada ciri-ciri lukisan yang dapat kita kesan dalam sajak, dan juga bukanlah mungkin juga hasil pembacaan. Saya terdedah kepada puisi yang dibawa oleh 3V tadi, malah puisi konkret juga ada dalam tak banyak, tapi ada dalam karya Latif Muhyiddin. Okey. Ada. Betul terdedah pada saat rupanya apa yang mereka bawa tadi, iaitu ciri-ciri puisi eksperimen tadi, sudah sedia wujud pada zaman lebih awal oleh Lining, betul karya-karya puisi konkret di Jepun, kan? Jadi saya biasa melihatnya, dan saya cuba menghasilkan tidak 100% melihat contoh pada Pak Agi tadi, tapi kita cuba bawa satu idea puisi eksperimen yang bersifat ala Malaysia. Itu ala saya lah, kan? Jadi semuanya pada tahun 70-an dah ada dah. Cuma terkumpul kemudiannya di dalam sudoku puisi yang lebih matang, iaitu lebih banyak bersifat kotak-kotak, kan? Jadi ini pun tidak pernah dibicarakan oleh pengkritik. Cuma alhamdulillah telah dikaji di peringkat sarjana oleh Puan Nur Ain Hanis. Jadi alhamdulillah dapat memberi sedikit pencerahan. Oleh kerana dia juga melihat sudoku puisi saya ini tidak sama dalam konteks sudoku yang sebenar. Jadi oleh kerana sebenarnya itu lebih bersifat angka-angka, tapi saya dalam bentuk abjad ini. Tapi tak apalah. Itu satu benda yang ini. Cuma pengaruh tadi kadang-kadang dia melihat pada mood. Ada masa teringin nak buat yang bersifat eksperimen saja. Tapi kemudian kadang-kadang kita sedar berapa orang yang minat puisi-puisi bentuk yang eksperimen. Malah
puisi-puisi tadi kalau dihantar ke media massa tidak akan disiarkan. Ya. Cuma saya menghasilkan suruh puisi tadi karya-karya yang berdasarkan yang telah tersiar di dalam laman web Isastra. Ya. Jadi tidak ada dalam majalah yang lain. Jadi itulah kita kehilangan khalayak, tidak ada pengikut pembaca. Jadi kadang-kadang jiwa kita melihat apa yang sebenarnya khalayak hendak. Jadi oleh kerana itulah kita pun kadang-kadang bukanlah berpatah balik, tapi itulah saya cuba kembali kepada puisi yang bersifat yang lazim. Yang lazim pun bukanlah yang bersifat yang standard. Kita cuba lari ke stereotip lah. Tidak stereotip itu apa kehendak semasa yang sebenarnya, apa isu yang patut kita bicarakan. Contohnya kalau isu bahasa menjadi masalah, jadi itu patut penyair angkat untuk dijadikan sajak ataupun puisi. Dalam puisi surah puisi, kerap juga surah puisi mengangkat isu-isu antarabangsa. Contoh isu-isu Palestin, isu-isu di Afrika, Mandela contohnya. Jadi semua itu menjadi bahan untuk peragakan dalam karya saudara. Jadi apakah isu begini, isu antarabangsa begini boleh kita ketengahkan dalam masyarakat kita, dan adakah saudara rasa ada pengikut untuk mengikuti karya-karya semikian? Manusia ni tak kira lah sama ada penyair atau siapa saja, secara fitrah kita ada rasa kita sebagai manusia. Ya, betul. Jadi perlukah kita mengasingkan diri ataupun tidak mencurahkan perasaan tadi? Oleh kerana contohnya isu Palestin. Tidak hanya penyair yang menyuarakan karya-karya tentang Palestin, orang lain mungkin lebih jauh ke depan, menghantar sukarelawan ataupun mengumpul dana, mengumpul bahan-bahan perubatan, jadi untuk membantu menyelesaikan isu Palestin. Jadi penyair ni satu kelompok yang turut menyertainya, dan kadang-kadang kita rasa kita ni duduk dalam sebuah kampung lah, bilik, global village. Jadi apa yang berlaku di balik di benua yang lain, malah sekarang ni lebih pantas. Dengan kemudahan teknologi kita tahu apa yang berlaku di merata tempat. Jadi saya rasa tak jadi satu kesalahan untuk dalam sifat global village tadi kita untuk bercakap isu-isu antarabangsa. Oleh kerana contohnya, adakah kita semestinya marah dengan Amerika? Mungkin ada ciri-ciri yang positif yang kita boleh angkat untuk kerjasama. Jadi dilambangkan oleh oleh penyair. Jadi ini kurang berlaku. Jadi mungkin kita lihat lebih kepada sifat isu peperangan, tapi kita boleh lihat dalam aspek aspek kedamaian tadi. Jadi sekarang saya nampak hanya Dr. Victor A. Pogadir yang nampak kepekaan dia begitu kuat, bagaimana dia cuba menghubung kaitkan bahasa melalui puisi tadi ataupun karya-karya yang lain, bahasa Rusia dengan bahasa Malaysia. Jadi dia buat kajian, malah dia juga seorang pengkaji, malah anak dia pun juga seorang pengkaji sastra Melayu. Malah mereka tu lebih peka pada sastra Melayu tradisional dan juga moden. Tapi saya nampak inilah yang usaha peribadi seorang diri itu untuk mengakrabkan Rusia dengan Malaysia melalui sama ada buat karya terjemahan dan juga dia penulisan esei, kan? Tapi hari ini kadang-kadang kita rasa satu hubungan dua hala yang kita akrab dengan negara jiran Indonesia pun dah rasa enggan. Walaupun
ramai yang menafikan Ya. kerana kita ada laman sastra, berkongsi cita rasa sesama negara di Nusantara, tapi saya rasa masih renggang. Kita tidak kenal siapa Betul, penyair betul. Indonesia yang Betul. baik. Malah Indonesia juga Tak kenal kadang-kadang dia pun tak kenal sastrawan betul. negara kita. Betul. Itu satu hal. Saudara-saudara, demikianlah episod pertama sesi sembang-sembang bersama saudara Puzi Hadi. Saya harap saudara-saudara akan terus mengikutinya pada episod kedua yang akan datang.